kita rasa macam kita tak nak belajar, sebab ada orang dia tengok sifat huruf makhraj ni macam ada takat alif bata, tak biasa je, tak perlu pun nak apa tekan-tekan sangat pun. Yang dia nak belajar terus nak hukum aja. Nak masuk mat lazim, mat kalimi musaqah, dia nak benda macam tu. Dia nak fokus pada tajwid. Tajwid tu 30% je dalam pembacaan Quran kita. Dia hanya 30% saja. Kita nak baca Quran tu, yang lebih 70% tu yang kita kena kuasai. Sebab dia lah yang mendominasi semua dalam Quran tu. Dalam Quran kan semua huruf hijaiyah. Oleh kerana itu kita kena kuasai dia. Sebab dia tu bila kalau dia betul, huruf sod kita sebut pada awal kita sod dah betul, seluruh Quran lah sod tu akan betul. Tapi maksudnya kita sod tu kejap jadi sin jadi sod, lepas tu tukar jadi dot. Kita dah confused. Lepas tu qaf kejap jadi kaf, kaf jadi qaf. Dia dah terbalik. Maknanya kita tak mahir lah. Sebab tu bengkel kali ni memang kita kena tekankan makhraj sifat tu lebih penting. Sebab dia 70%. Bukan 30% tu hanya tajwid saja. Tajwid tu nanti bila perempuan sebab huruf Quran ni dia bermula dengan huruf, sebiji huruf. Dia akan jadi hukum-hukum tu sebab bila dia dah bergabung. Bila dah bergabung tu akan jadi hukum-hukum yang keluar. Sedangkan dia asal dia satu je. Sebab bukan setengah orang, majoriti lah orang untuk sebut huruf sebiji tak ada masalah. Boleh dia sebut qaf, aq, dia boleh. Tapi bila dia dah bergabung nanti dia akan problem kat situ. Huruf tebal, kalau sebelah tu, sebelah ni huruf qaf, tiba sebelah tu kaf. Kan kaf tu pun kita ikut jadi qaf. Dia sebab dia tak mahir. Sebab apa? Bila huruf-huruf dah duduk dalam satu baris, dia duduk sebelah-sebelah semua, dah jadi satu kalimah, dah jadi satu ayat, dekat situlah kena punya kemahiran. Kejap suara kita, sejak sebutan tu tebal, kejap kan dia nipis, kejap kan tebal, tu tebal, tu nipis. Jadi macam tu. Dicambung pula ada hukum dengung pula lagi. Ada mat pula lagi panjang. Itu semua hanya 30% saja yang dengung, mat semua tu 30% saja. Yang 70% ni lah yang kita kena betulkan. Sebab apa? Bila sebut huruf lam tu lebih lambat sangat pula. Kan dah ada bunyi ala macam tu. Sedangkan dia sifat huruf kita dah tahu. Sebab tu Bapa kena mahir sifat huruf. Bila kita dah tahu huruf lam duduk kat corner lidah saja. So, bila corner dia akan berlaku dengan cepat. Dia tak boleh, dia akan tergelincir cepat je. Dia ada sifat apa? Izlaq kan, tergelincir. So, bila gelincir tak boleh lagi kita tahan dia lama-lama. Bila tahan lama itu yang keluar seolah macam bunyi qalqalah, sedangkan dia bukan qalqalah. Dan itu adalah kesalahan yang sangat besar. Bila kita baca al-qari'ah, mal-qari'ah, ala ada lele tu. Itu kita panggil, kalau istilah macam buku tajwid ni, nama dia tawalud. Tawalud ni ada bunyi tambahan pada huruf yang dia bukan qalqalah pun. Tapi kita sendiri yang buat dia macam qalqalah. Sebab apa? Kenapa jadi macam tu? Sebab bila kita sebut dia tu lambat. Ataupun kita tahan lama sangat. Sebab dia berlaku dengan cepat aja. Al, bal, sal, jal. Cepat. Sama juga dengan ra. Jangan terlebih-lebih ara. Dia macam huruf yang bersifat cepat tapi kita tahan dia lama, itu yang akan keluar bunyi ekstra tu. Bunyi ekstra tu yang kita tak nak. Sebab tu bila sifat huruf puan-puan mesti kena mahir. Sebut je kalau huruf lam dah bayangkan, dia corner, dia bakal lagu dengan cepat. Sebab tu makhraj huruf tu sangat penting. Sebab makhraj dia 5 tempat dia keluar. Daripada kita punya al-jauf, al-haq, kita punya lidah, lisan, betul asyafatin, kita punya bibir, lepas tu kita punya hidung, khayshum. So benda 5 ni puan-puan mesti kena mahir. Dah boleh bayangkan. Kalau kita sebut huruf sin, lidah kat belah bawah, belakang gigi bawah. Kalau huruf ta, gigi atas, belakang gigi atas. Kalau huruf sa, lidah kena keluar sikit. Benda tu puan-puan mesti dah kena mahir dah. Sekurang-kurangnya makhraj mesti dah mahir. Lepas tu baru kita top up dengan sifat tu. Dia ada keluar angin ke, dia ada melantun balik ke, dia berlaku dengan tergelincir cepat ke. Benda-benda tu dia punya sifat. Sebab tu 2 perkara ni tak boleh kata ambil mudah lah, ambil ringan. Okay? So perempuan tahun ni memang kita akan fokus pada makhraj sifat huruf tu supaya perempuan mahir. Sebab apa kena mahir? Sebab perempuan kan nak baca Quran. Quran dia menguasai itu yang masalah kita kena kuasai. Kalau kita tak kuasai, sebab tu bila perempuan baca Quran asyik salah benda yang sama je. Dan kalau perempuan betul lelaki pun dengan guru mana pun, perempuan akan ditegur benda yang sama. Kalau perempuan sendiri perasanlah kalau perempuan yang betul lelaki ni, mesti kalau perempuan tak menguasai makhraj satu huruf tu, huruf tu juga mesti kita tegur. Asyik kena mungkin huruf qaf, huruf sad, huruf kaf, mesti dia tegur yang bersama, yang sama ulang-ulang banyak kali. So bila dia tegur banyak kali, itu tandanya perempuan sendiri tak ambil perhatian. Perempuan tak ambil perhatian yang benda tu kena di repair.
Bila ditegur, masa time tu je perempuan repair. Lepas tu bila dah esok ke bila, balik ke asal. Sebab apa? Perempuan tak nak ambil tahu pun yang sebenarnya cough tu macam mana bunyi dia, cough tu macam mana. Maknanya kita tak nak ambil tahu pun. Yang tahu adalah takat lip bata, relax biasa je. Sebab kalau sikap biasa-biasa tu menunjukkan kita baca Quran tu banyak yang salah. Tambah pula kalau orang yang contohnya orang yang ada gurutan lelaki, dia belajar kat mana gurutan lelaki tu, kat masjid ke surau ke office ke mana-mana lah, asalkan ada guru, dia masih okey lagi. Sebab apa? Dia salah ada orang tegur. Tapi orang yang tak ada gurutan lelaki, siapa yang nak tegur dia? Dia rasa, sebab orang yang tak ada gurutan lelaki, dia akan rasa dia betul. Dia mesti 100% dia rasa dia betul. Dan baca pun laju, dengan lancar, dia rasa betul. Tapi bila kita semak orang yang bertalaki, yang macam bila kita bertalaki, kita semak surah An-Nas yang paling kita selalu baca dan famous sangat, situ pun banyak salah. Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, berapa banyak orang salah dekat situ. Padahal itu surah yang berpuluh tahun yang kita amalkan biasa. Sebab tu bila ada kelas-kelas yang khusus untuk Al-Fatihah, keliling Al-Fatihah apa semua tu, itu semuanya isu dia sebab makanan dengan sifat huruf lah. Takkan sebab benda tu dah kita nak bawa dalam solat, sifat huruf tu semua kita baca pun salah. Sebab itu bila orang tak ada guru, dia tak ada siapa lah nak tegur. Dia rasa macam dia betul je lah. Tambah kalau kita belajar macam one way, walaupun perempuan tengok YouTube ke, tengok kat CD ke, perempuan beli CD dapat apa benda pun, tapi kalau semata guru kat apa yang tengok kat gadget tu dia yang cakap, kita just follow, tapi siapa nak tegur? Sebab guru dalam YouTube apa, dia tak dengar apa kita sebut. Kita dengarlah dia, tapi kita dia sebut tu adakah betul? Dia pun tak boleh nak tegur kita. Sebab tu perlu pada guru talaki. Oleh kerana majoriti dalam bengkel ni tak ada guru talaki. Dia kata tak ada, majoriti punya separuh lah daripada perempuan ni tak ada guru talaki. Sebab tu kita adakan mentor. Perempuan gunakan mentor tu. Sebab dia orang yang orang yang real life. Orang yang perempuan boleh bercakap lah dengan dia. Sebab tu kita ada mentor. Mentor pada BK pun bukan 10 orang. Ada 65 mentor. Cuma ada beberapa mentor je tahun ni dia tak dia tak bertugas lah sebab ada urusan lain. Ada urusan peribadi ke apa, tak apalah. Itu sebab itu di antara saya dengan mentor. Tapi yang untuk perempuan ni semua, majoriti kita ada mentor. Gunakan hikmat mentor tu, terutama orang yang tak ada gurutan lelaki. Sebab perempuan gurutan lelaki, bukan gurutan lelaki, nak semak baca sebutan-sebutan macam yang baru-baru ni last week ni tugasan. So kurang-kurangnya perempuan dah tahu, aku punya autor ni sebenarnya tak menantun. Nak kena baik-baiki, so kena repair. Macam itulah, so ada orang tegur. Yang selama hari ni orang rasa macam betul aja, tapi sebenarnya salah kat situ. Sebab tu gunakan hikmat mentor yang ada sekarang ni. Sebab apa tempat lain tak ada mentor-mentor bagai ni. Kalau ada pun mentor dia tak ada dah sampai 60 lebih. Kita ada 60 lebih mentor. Perempuan boleh pilih mana-mana mentor yang perempuan nak. Kalau perempuan rasa macam mentor ni garang sangat ke, macam tak ngam ke apa, cari mentor lain. Yang penting perempuan punya sebutan tu ada orang dengar. Sebab ini baru tugasan untuk makhraj huruf. Belum lagi yang kita akan bagi kalimah-kalimah, sebutkan dengung. Benda tu perempuan semua kena akan buat. Kalau tak no point perempuan masuk bengkel. Kalau just tengok Zoom, lepas tu dengar-dengar, print nota, lepas tu lafaz tak ada. Just tengok aja. Lepas tu mana nak capai sebutan yang betul. Orang yang ada guru lelaki tak masalah lah sebab dia memang disemak setiap minggu. Tapi orang yang tak ada ni, isu dia orang yang tak ada. Dan bila tak ada, ambil inisiatif. Kalau buat masa ni susah nak cari guru lelaki kat luar ke, susah nak cari ustaz ke apa buat masa ni, sementara tu guna mentor. Dia orang ada pilih mana mentor, guna hikmat. Saya dah cakap banyak kali, guna hikmat mentor. Sebab dia orang real life. Perempuan boleh call dia ke, ke WhatsApp call ke, nak buat Zoom macam ni ke, Google Meet ke, tak kisah apa benda cara pun. Yang penting perempuannya sebutan tu ada orang yang tolong dengar. Walaupun saya beritahu mentor tu bukanlah 100% perfect pun, dia pun belajar. Sekurang-kurangnya kita punya sebutan tu ada orang dengar. Okey, sebab sifat dengan marah ni sangat penting. Okey, perempuan rujuk perempuan punya jadual minggu lepas, nota minggu lepas tu, jadual sifat huruf hijaiyah tu yang ada color-color tu, merah, biru, hijau, kuning tu. Tengok pada jadual tu sekarang. Sama dia perempuan print color ke tak color tu tak masalah. Tapi tengok pada jadual tu. Sebab apa perempuan punya tugasan minggu ni ada kena-mena dengan jadual tu. Okey. Saya nak beritahu cara nak guna. Sebab nanti bila hujung kelas nanti saya akan beritahu apa tugasan. Tapi saya nak beritahu cara nak guna jadual ni lah. Okay, sebab minggu lepas pun kita just sambil lalu kan. Ada yang baru masuk. Ada yang mungkin dah keluar awal ataupun dia terlambat masuk. Macam-macam lah situ. Tak kisah. Tapi okay, pagi ni refer pada jadual tu. Okay, jadual sifat huruf hijaiyah. Okay, dia ada color merah, color biru. Okay, tengok dia punya tanda macam tanda seruan tu. Wajib ada salah satu sifat di bawah
Okey, sekarang ni kita sedang rujuk nota minggu lepas, nota nombor 4. Okey, tentang sifat huruf. Tengok pada jadual sifat huruf hijaiyah. Yang dia ada color-color tu. Okey. Okay. Tanda seruan situ, wajib ada salah satu sifat di bawah. Okey, huruf hijaiyah, sifat huruf ni dia ada yang couple tu dua-dua tu ada 5 set. Maksudnya 5 kali 2 10 lah. Aku tengok dalam gambar tu. Merah, biru. Atas merah aja. Saya susun dengan dia merah tu sebab apa? Sebab kita tahu yang merah tu dia bersifat kuat. Yang warna biru tu, lawan dia tu atau tu, warna biru tu ada sifat lemah. So dia atas merah tu kuat, yang biru tu lemah. Saya saja susun macam tu lah. Atas kuat, bawah lemah. Okay, kalau puan tengok buku-buku tajwid, mana-manalah buku-buku tajwid, kan dia akan start dulu dengan apa, jahal lawan hams, syiddah lawan rokhawah, lepas tu ada tawasud. Kalau kita tengok buku-buku nota, jual-jual kat buku nota lah, mana-mana buku nota pun, dia susun dengan jahal lawan hams dulu. Okay. Tapi untuk jadual yang saya buat sendiri untuk bengkel ni, saya letak istilah dan istifal dulu. Susun yang istilah istifal dulu, set yang itu sebagai yang pertama. Sebab apa? Bila istilah kita tahu, kita mesti ingat istilah ialah pangkal lidah naik. Pangkal lidah itu naik ke atas. Kalau istifal, pangkal lidah itu turun. Okay. Dia dua cara, sama ada naik atau turun saja. Okay. Sebab tu kita tak istilah tu pangkal lidah naik, istifal pangkal lidah turun. So kita akan letak itu nombor 1. Sebab kita senang kita nak kesan. Kalau udara tertahan, udara terlepas tu dia lebih pada udara yang kita tak nampak. Tapi kalau istilah istifal ni, lidah naik, lidah turun, kita dah faham dah. Kalau benda lidah naik tu semua benda lebih kurang benda yang urut-urut yang tebal, yang bunyi dia keras kuat. Okay. So berdasarkan jadual tu, nanti bila kita akan bagi masa last nanti, yang level merah tu semua ada sifat kuat, yang biru adalah sifat lemah. Sebab kita kena pilih salah satu je. Kalau macam sebelum ni kita tahu lawan apa kan, itu memang standard lah, memang disebutnya lawan pun. Tapi untuk memudahkan kita ni sebab dah bertahun-tahun isu sifat dengan makhraj ni macam ada masalah, macam susah nak faham. Dengan nama dia lah apa semua. So tak payah pening-pening sangatlah. Kita buat je lah jadual macam ni. Mana yang di level merah tu kita tahu dia memang kuat, yang biru tu semua dia agak lemah. Okay. So kita ada lawan. Dan kita kena pilih salah satu je, atau. Maknanya tak adalah kita dah confuse yang mana satu lawan-lawan bagai tu kita akan confuse. Tak apa, pilih je atau. Merah ke biru? Merah ke biru tu je. Okey. Lepas tu bawah tu plus jika ada. Okey, jika ada tu yang melibatkan sifat huruf yang kita sebut sebagai special effect. Okey, semua huruf hijaiyah akan dapat salah satu merah atau biru. Itu wajib. Semua huruf hijaiyah 29 huruf tu semua akan dapat sifat merah ataupun sifat biru. Sebab itu wajib. Yang bawah tu plus tu, yang warna hijau tu, itu dia special effect. Bukan semua huruf ada. Certain huruf sahaja yang akan dapat yang sifat hijau tu. Okey, yang sifat huruf yang tu kita sebut sebagai special effect lah. So mana-mana huruf yang ada special effect tu so kena plus. Plus sifat tu lah. Fashi ke, istitolah ke, kokolah ke apalah. Itu macam tu. So nanti kita akan bagi tugasan tu, contoh kita bagi sebiji huruf lah. Kita bagi contoh huruf sod. So berapa kena keluar? Sod tu istilah ke istifal? Pilih salah satu. Jahal ke hams? Salah satu. Dia mesti ada 5 sifat. Lepas tu plus bawah tu jika ada tu warna hijau tu salah satu. Kalau sod tu ada sifat yang special, plus lah apa sifat yang special tu. Kalau tak ada tu tak adalah dash je lah, tak adalah. So kita dah tahu daripada huruf sod dia memang ada sifat yang wajib 5 saja. Kalau mungkin contoh macam ra kan ada banyak. Dia dah 5 tu kalau confirm ada, plus dia kan ada sifat takrir. Lepas tu dia ada sifat apa? Ra inhiraf. Dia ada 2 sifat tu. So bila 2 sifat tu dia menjadi dah ada 7 lah. 5 plus lagi 2 bawah tu. So kita tengok je jadual tu dia dah ada 7. So bila kita tahu dah jumlah sifat tu, so kita akan sebut huruf-huruf tu dengan sifat tu lah. Sebab tu kita tak boleh baca satu huruf tu macam senang-senang aja. Sebab nak mengeluarkan sebiji huruf tu memerlukan semua sifat tu. Sebab tu orang ingat adalah sifat huruf ni senang, dia cincai, tak payah tahu pun tak apa. Itulah masalah ni bila baca Quran tu sendiri yang confused. Kejap sod, kejap sin semua kan. So yang sekarang saya terang ni adalah tentang jadual tu, yang mana jadual ni akan melibatkan tugasan perempuan minggu ni. Nanti tu masa last nanti lah saya beritahu tugasan tu. Tapi nak beritahu cara nak guna jadual ni. Sebab lepas ni kita akan guna nota lain. Nanti perempuan akan refer lah nak buat homework tu, refer lah nota nombor 4 ni. Kejap lagi saya nak share tu nota nombor 5 yang minggu ni punya. Okay. So ni
untuk tugasan kita akan gunakan jadual ni. Okay, siapa yang tak print lagi ke apa, sila print lah. Sebab saya tengok ada kawan-kawan kita semua dah print, itu bagus. Sebab apa, buat ada inisiatif nak belajar. Sebab orang yang nak belajar dia akan cepat bertindak. Dia tak ada nak tunggu esok lusa, minggu depan, lepas tu nanti dah lupa, lepas tu baru sibuk tanya. Nota tu mana, nota ni mana, tak payah nak sibuk-sibuk tanya. Masing-masing ada tanggungjawab sendiri. Okay, so pagi ni kita akan terus tengok pada nota yang kelima. Nota 5, puan tengok dekat skrin, saya akan share skrin. So nota yang keempat tu boleh tutup dulu. Itu nanti bila selama nak buat homework, puan tengok kat situ. Okay, saya nak share nota nombor 5. Okay, ini hari ni punya. Okay, hari ni punya dia punya poster warna pink. Sweet dia color dia. Okay, nombor pink. Okay, hari ni so kita akan, hari ni tafkim dengan tarkik. Okay, kalau puan tengok tadi jadual yang tadi tu, tafkim dengan tarkik tu dia keluar daripada yang istilah dan istifal. Sifat huruf istilah istifal dia punya cabang tu, dia punya secara sifat mendatang tu adalah daripada istilah dan istifal. Muncullah tafkim dan tarkik. Macam mana ni? Tak nak, ni faham. Okay, tafkim tarkik. Okay. Dalam semua huruf hijaiyah, kita dah tahu huruf alif sampai ya tu, ada 3 huruf saja yang ada melibatkan tebal ni. Tafkim tu tebal, tarkik tu nipis. Okay. Ada 3 huruf saja yang terlibat dengan tafkim dan tarkik. Bukan semua huruf. Alif, lam, ra sahaja. Sebab tu tafkim dan tarkik ni kita fokus pada 3 huruf ni je lah. Okay. R1 ni kan rujukan, refer yang masuk nota nombor 4 tu ada tulis R1. So ni dia punya pecahan lah kat R1 kat sini. So nanti bila perempuan nota tu dah banyak, dia jadi macam dah tebal lah macam buku ke apa. So senang nak, kalau R1 nanti perempuan rujuk dia cari yang R1. So dia ada connection lah. Yang R1 nanti ada perempuan akan jumpa R2 ke apa ke. So tengok pada logo tu. Mesti kod tu lah kita R1. Nanti walaupun nota tu duduk nota nombor 10 pun, kalau dia R1 pun dia cari R1. Maksudnya dia sama je lah connection itu. Okay. So bila kita sebut tafkim dan tarkik, dia adalah sifat mendatang yang hasil daripada sifat istilah dan istifal. Sebab tu dalam jadual saya letak istilah dan istifal tu awal. Sebab kita tahu istilah pangkal lidah ternaik. Istifal pangkal lidah menurun. Sebab lidah kita boleh atas dengan bawah je. Dia tak boleh nak pergi peta-peta lain. Atas tu atas, bawah. Sebenarnya ada menaik macam ni ataupun dia menata straight. Tu je lidah kita boleh buat. Yang boleh bergerak kiri kanan apa semua itu hujung lidah. Ini pangkal. Pangkal boleh buat 2 perkara tu je. Okey. Dan dari situ terbitlah tafkim dan tarkik. Tafkim adalah sifat tebal, tarkik adalah sifat nipis. Dan hanya 3 huruf saja yang berkaitan. Okey, pada huruf alif bergantung pada sifat huruf sebelumnya. Huruf lam yang ada pada lafaz jalalah. Okey, lafaz jalalah ni adalah perkataan Allah. Allah tu adalah lafaz jalalah. Kalau siapa yang tak tahu lagi, lafaz jalalah tu sebutan perkataan Allah. Tu. Maksudnya lam yang tebal tu ada pada perkataan Allah tu lah. Itu isu pada kita fokus pada perkataan Allah tu. Bukan pada semua lam. Lam yang biasa tu dia sifat merendah je. Tapi untuk Allah ni kejap dia tebal, kejap dia nipis. Okey. Lepas tu kita ada pada huruf ra. Bergantung kepada baris harakat sebelumnya. Bergantung pada baris harakat sebelumnya ketika waqaf. Bila nak berhenti ni ra kita boleh tahu dia tebal ke nipis. Kita akan tengoklah bila masih tebal, bila masih nipis. Okey. Okey, ini kita tengok yang alif dulu. Okey, untuk yang alif bergantung kepada sifat huruf sebelumnya. Okey, alif ni ada tebal, alif yang nipis. Okey, tengok yang atas. Yang atas tu bila kita kata tebal, saya letak dia color merah. Dia kata sifat yang tebal tu buat warna merah. Warna biru tu sifat dia rendah. Dia macam kan istifal kan rendah, kita buat warna biru. Dia lemah lah, lembut. Yang atas tu dia keras, dia kuat. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan alif yang bunyi tebal tu. Apabila huruf sebelum dia kita sudah bulat warna merah ni. Ini kan alif. Ini alif kecil, ini alif kecil ni taklah dia alif. Cuma dia punya saiz tu kecil. Sebab ada ini dari segi apa?
penulisan Quran untuk Rasulullah Rasmani. Sebab setiap satu benda ni ada dia punya fungsi, ada hukum. Dan untuk permulaan, saya tak akan sebut hukum ni, walaupun Puan tahu ini mak asli apa, saya tak nak sebut pasal hukum. Ini semua dia basic pasal sifat makhraj huruf sahaja. Tak ada kena-mengena dengan hukum. Sebab hukum kita dah beritahu tadi, 30% saja dan benda tu bukan sekarang. Mak asli ke, walaupun perempuan dah tahu pun, saya tak nak cakap sekarang. Sebab apa, kita ada kawan-kawan yang memang tak tahu pasal mak asli pun. So kita tak nak dia confuse ke apa. So untuk orang baru, perempuan memang dapat fresh, dan perempuan orang lama pun mungkin boleh refresh balik. Macam tu aja. Okay? Jangan sebut pasal mak asli ke apa. Untuk level ni hanya sifat huruf ni. Kita nak tahu alif tu ada yang tebal, alif tu ada yang nipis. Sama kita ni, kita tahu alif tu alif je lah. Tak ada tahu tebal ke nipis ke apa. Kita tahu dia alif, dan kalau nampak kecil kita baca panjang. Itu dah masuk hukum. Sekarang kita tak nak sebut pasal hukum. Hanya benda sifat dia sahaja. Okay. Okay, sekarang bila kata tebal, macam mana boleh tebal? Ini kita tengok ni alif. Sebab kita sekarang cakap pasal alif. Tengok ini alif. 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 Okay, alif ni pun dia sahaja kecil je sebab tu ada hukum lah. Okay. Kenapa dia jadi tebal? Kita kata dia masuk dalam tebal ni sebab huruf sebelum dia adalah huruf kha. Kita dah tahu kha ni masuk dalam istilah, pangkal lidah naik. Kita tak sebut kha tu secara nipis, kita sebut kha. Bila orang sebut kha, itu maknanya lidah dia dah, pangkal lidah dia bawah. Ini yang banyak sangat orang buat salah. Dia tak nak keluar pun dia punya kha tu. Dia buat kha syi'u, kha. Dia punya kha. Kalau buat kha, tengok lidah tak naik pun. Dia menata kha. Dia macam segan nak sebut ke, malas nak sebut ke, itu semua ada perangai kita. Seorang kita sendiri tak nak bersungguh pun. Bila nak baca Quran tu rasa macam baca je lah gitu. Tak ada nak bersungguh. So bila kita dapat guru yang garang, yang tegas, kita selalu nak komplain. Tapi bila dapat yang lembut, yang gini boleh betul ansur, perempuan buat malas pula. Itu sikap kita lah. Okay? So sekarang ni perempuan dengar je. Kalau perempuan tak suka cikgu yang banyak bebel ke apa, perempuan dengar, dia follow. So bila ikut, tak ada lah perempuan selalu kena tegur dengan guru perempuan ke ustaz ke siapa ke, tak ada selalu kena tegur. Sebab apa, kalau kita kena repair diri kita sendiri, baru jangan kita sibuk nak komplain cikgu tu garang lah, apa semua banyak. Apa ini tinggi tak betul. Sebenarnya kita sendiri tu yang tak betul. Okay, sekarang dah masuk bengkel, nama pun bengkel. Bengkel kita, kalau kita kereta pun kita akan masuk kat workshop kan bengkel. Kita nak repair, ada kita rosak lah, pancit ke enjin, minyak hitam tak tukar ke apa problem, kita hantar kat bengkel. Sama lah juga. Kita buat bengkel tajwid ni pun sebab nak repair ni lah. Sebab bukan perempuan tak reti semua salah. Bukan nak kena baiki semua. Ada certain aja. Setengah lain tu okey je baca. Tapi setengah tu macam kita masuk bengkel kereta, ada yang mungkin semua salah, kita kena lah top overhaul. Kena tukar lah semua. Ada yang macam sikit aja, dia kena je tukar minyak hitam aja, biasa-biasa je. So repair sikit-sikit lah. Itu sebab tu kita guna nama bengkel pun. Sebenarnya nak repair. Sebab bukan semua, sebab tak ada manusia yang perfect. Mana-mana guru yang kata dia baca ni betul, tak ada. Rasulullah saja yang betul. Tak perlu nak claim diri sendiri. Saya yang terbaik apa semua, tak ada. Tak ada orang terbaik, Rasulullah saja. Okay, cuma kita ni belajar tu supaya kita dapat yang sebaik mungkin. Tu je lah kita boleh buat. Okay. So, sekarang ni kita balik pada alif ni. So bila huruf sebelum dia tu bersifat tebal, istilah, so dia pun akan bunyi tebal. Kha, sa, kha, bunyi tu tebal. So bila masuk hukum nanti, alif kecil ni dia melibatkan sebutan yang panjang. So bila panjang, so bunyi dia macam kha, sa, kha, bunyi dia tu, bunyi tebal. Itu sebab dia nama dia tafkim tebal, alif ni ada pada huruf alif. Okay, kalau pada huruf yang nipis, pada huruf nipis, dia mengatur pada huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya huruf istifal. Istifal ni ada huruf yang rendah. Kita semua huruf sa rendah je, as, am, au, ad. Itu kan makhraj dia, kan dia merendah. Okay, bila dia tu jenis rendah, alif yang ada sebelum dia pun jenis nipis lah. Mi, sa, ma, wa, da. Kita tak sebut fo, mo, wo, do. Kan bunyi dia pelik, salah. Dan bunyi dia memang tak sedap pun. Sebab Al-Quran ni ada satu yang lunak yang sedap, tapi kita yang salah baca, kita yang tak tahu sifat, itu jadi macam bunyi tu macam tak sedap. Dan bila dah bunyi tak sedap, kita pun tu jadi sebabkan kita malas nak baca Quran. Sebab bila kita baca tu sedap, betul makhraj, kita akan seronok. Baru baca satu page, nak sambung lagi. Sebab bila bacaan tu betul, kita akan nak sambung-sambung lah bacaan dia.
Tapi bila kita asyik baca salah dia, kita pun rasa macam bunyi kasar tak sedap, tu yang kita malas nak ngaji. Sebab benda tu tak betul. Sebab kita ini kan, ini Quran ni adalah mukjizat. Bila mukjizat kita tak boleh ikut suka lah baca kita punya style. Kita pun ada kiraat-kiraat yang kita kalau perempuan tak suka kiraat ni nak ikut kiraat lain ke apa ke, tapi dia tetap ada undang-undang dia. Dia tak boleh baca ikut suka kita suka sendiri dia. Okey, itu ada pada huruf alif. Okey. Sekarang kita tengok dia akan pergi daripada huruf lam. Okey. Huruf sifat tebalnya ada pada lam ni hanya khusus pada lafaz jalalah sahaja. Bukan semua huruf lam yang biasa la lilu tu tak ada lah, tu biasa sebab lam tu memang dia sifat rendah, nipis saja. Okey. Tapi sekarang ni pada huruf lafaz jalalah Allah. Okey. Okey, pada Allah sahaja. Okey. Allah ni ada masa dia tu kita kena sebut tebal. Ada masa kita kena sebut dia nipis. Okey, bila masa dia tebal? Hanya apabila huruf sebelum sebelum kalimah jalalah terdapat baris atas atau baris depan. Dua ni saja menyebabkan Allah tu automatik akan jadi tebal. Daripada perkataan Allah kan ada huruf lam. So lam tu dah masuk kat sini, rujuk lam tu. Allah tu. So macam ni wa baris atas wa tersebut wallah. Wallah. Itu juga wallah. Kita tak sebut wallah. Kalau wallah bunyi nipis. Dan memang salah pun. Dia sebut wallah. Macam ni. Nun baris atas. Innallah. Innallah. Kita tak sebut innallah. Innallah. Salah lah. Sebab kita buatkan lidah kita dah jadi ke bawah untuk sebut Allah tu. Sebab dia mesti tebal. Baris atas dan baris depan sahaja yang akan menyebabkan Allah ni akan bunyi tebal. Dia tak akan bunyi nipis. Wattaqullah. Wattaqullah. Mesti ada problem situ. Dia mesti wattaqullah. Bunyi Allah tebal tu. Sebab tu bila depan dan atas dua ni saja yang menyebabkan Allah akan berbunyi sifat tebal. Dan bila nak sebut Allah jangan sebut cepat. Jangan sebut wallah. Innallah. Tu salah. Dia mesti ada tambahan huruf mat kat sini. Ada bunyi dua harakat kat sini. Sebab tu bila perempuan tengok tulisan imla'i ke apa kan dia ada biasa kalau kat frame ke apa pun ada alif yang ada alif kecil atas ni. Tujuan dia untuk baca dua harakat tu lah. Tapi sebab Resam Sulul Usmani tak guna kaedah tu sebab ada kisah di sebaliknya. Itu nanti bab lain lah. Tapi benda ni pun perempuan ramai pun dah tahu sebab apa Allah ni dia tulis macam ni. Tapi pada orang baru memang tak tahu. Tapi jangan confuse, kita akan sebut juga nanti. Tapi hari ni kita melibatkan sifat saja. Okay? So Allah ni akan bersifat tebal apabila sebelum dia baris atas dan baris depan. Dia akan terikut. Okay? Lepas tu Allah tu mesti sebut dengan dua harakat. Wallah. Innallah. Wattaqullah. Jangan innallah. Macam seorang macam menghempas benda. Tak boleh. Sebab dia bunyi dia pun sangat kasar. Sebab Quran dia sangat lembut dan sangat lunak. Okay? Itu kalau dia jadi tebal. Okay, sekarang ni kalau dia tu nipis pula macam mana? Lam tu bunyi nipis sebab apa? Sebab bila huruf sebelum tu baris bawah. Bawah saja automatik dia akan nipis. Macam ni. Automatik ni macam ni contoh ni. Kata Allah tu sendiri. Dia baris bawah. So dia akan bunyi lillah. Lillah. Kita tak boleh pula baca lillah. Salah lah pula. Kebunyi pun pelik. Lillah. Kalau macam ni. Bunyi perkataan Allah, lafaz jalalah tu, sebelum dia baris bawah. So automatik dia pun akan jadi nipis. Bihillah. Bihillah. Kita tak baca bihillah. Dah lah nipis dia pun jadi tebal. So memang dia tak sing lah. Bihillah. Salah tu. So bihillah. Tetap kena maintain dua harakat pada Allah tu. Macam ni pun sama. Yang ra baris bawah. Sebelum ni, ni kan lafaz jalalah sebelum ni baris bawah. Bi ghairillah. Bi ghairillah. Kita tak baca bi ghairillah. Bunyi dia memang sangat salah pun. Orang dengar pun kata apa dia ni baca macam pelik ya. Kalau orang tak pandai mengaji pun, kalau dia dengar kita sebut bi ghairillah, li ghairillah, dia pun kata biar betul takkan bunyi macam ni. Memang kalau sebab dia mukjizat. Bila mukjizat orang yang tak pernah mengaji pun tahu benda tu macam pelik bunyi dia. Macam tu. Okey. Bila baris bawah saja dia akan jadi nipis. Lillah, bihillah. Dan ingat Allah mesti dibaca dengan dua harakat. Jangan baca lillah, billah. Itu tak mau. Salah cara sebutan. Okay. Lepas tu itu pada lam. Kita dah cover alif. Dah cover lam. Dan kita tengok ra. Ra ni banyak lah. Banyak kategori pula ra ni. Sebab dan
Raw ni memang betul-betul bila orang sebut raw tu macam tak kisahlah apa, itu je problem dia. Kejap ra, kejap raw, kejap tepi, kejap tebal. Kisah kita tengok raw ni dalam keadaan tebal. Okay. Biasa kalau kita tengok buku nota pun, dia punya penerangan pun kita pun akan confuse. Raw sebelum, selepas apa, kita macam payah. Sekarang ni kalau saya tulis sini pun, kalau perempuan tak tengoklah contoh-contoh kalimah bawah ni, perempuan akan confuse. So, macam raw berbaris atas, depan sukun asli, sebelumnya baris atas. Depan sukun asli, sebelumnya baris bawah. Manakala sepanjang bisa istilah dan terdapatnya hamzah wasal. Kalau perempuan yang tak pernah belajar, semata-mata baca teks ni tanpa dengar penerangan, inilah perempuan akan confuse apa benda sebenarnya cakap ni. Tapi kalau kita tengok contoh, kita bagi contoh, lepas tu dengan perempuan dengar penerangan, baru perempuan, oh patutlah dia kena baca tebal, patutlah dia kena baca nipis. Okey? Kita tengok ni contoh. Sebab dia kata huruf ra, so kita fokus pada ra je lah, jangan tengok huruf lain, huruf ra saja. So ni ra ni baris atas, so automatik bira, ra. Bunyi ra tu pun dah tebal, ra. Birabbikum. Kita tak baca birabbikum, birab. Inilah banyak orang suka sangat sebut. Ra. Dia bukan ra. Mana boleh ra? Kalau kau tengok sifat huruf dia keluar dekat mana? Dia mesti sebut ra, bukan ra. Okey, birabbikum, ra. Dan kita tak boleh ikut saja logik akal sebab kita kenapa kita baca tebal macam ni semua disebabkan oleh talaki. Bukan sebab kita patutnya kena tebal, kita ikut logik akal kita. Tak boleh sebab Quran bukan logik akal. Sebab tajwid ni adalah kita belajar secara teori untuk memudahkan kita faham. Sebab Quran kita dah tahu dia datang dengan bunyi. So teori tajwid ni dia kena follow bunyi tu. Bukan yang tajwid ni dulu baru Quran tu datang. Quran tu dulu, bunyi tu dah ada dah. Sebab bila Rasulullah baca birabbikum, so kita kena bacalah birabbikum. Kita boleh baca birabbikum. Kenapa kita nak baca ra? Sebab Rasulullah baca ra. Jibril baca ra, kenapa kita baca ra? Maknanya itulah isu dia. Sebenarnya kita tak boleh ikut logik akal. Ini semua adalah berdasarkan talaki. Kita ada guru bertalaki sampai Rasulullah, sampai Jibril pada Allah. Allah nak kita baca ra, kita kena bunyi ra lah. Kenapa kita menyerah? Itu ialah maksud dia tu. Sebab tu kita kena belajar sifat huruf ni sangat penting. Okey, lagi satu. Bila kata ra tu tebal, bila dia tu baris depan, automatiklah ru. Ruziqu, ru, ra, ru. Kan bunyi tebal, ra, ru, tebal. Dua ni memang dia kerja sebab dia sendiri tu dah baris depan. Automatiklah dia ru. Okey. Isu dia akan jadi masalah yang kita tak faham bila dia tu mati. Tu yang dia ada kejap nak tebal ke, nak nipis ke, macam ni. Ini kita baca ra ni, okay, ni huruf ra, kita kan fokus pada ra. Okay, sekarang ni ra ni mati. Dia tak ada baris, dia buka dekat atas, bawah, depan tak ada. Sekarang ni dia mati. Bila dia mati, kita nak baca dia tebal ke nipis tu, tengok huruf sebelum dia lah. Sebab huruf kan ada baris. Sekarang ni kita tahu huruf sebelum dia huruf kha. Kha kita dah tahu, kha ni ada sifat istilah, dia tebal. So bila dia tebal, automatik lah ra pun akan ikut tebal. La yaskhar. La yaskhar. Kita tak baca la yashar. Itu sebab apa? Bila kita baca har, sebab kita salah pada kha ni dah. Kita dah tahu kha ni tebal, kita baca nipis, ra tu pun sekali salah. La yashar. Jadi ra tu nipis. Dah kan? La yaskhar. So huruf ra yang mati, bila dia mati dia tak ada baris. Macam ni dia ada baris, dia baris depan, dia baris atas, so automatik dia sendiri tu dah ada baris. Tapi macam ni dia tak ada baris, dia mati. Dia hanya bantu support pada huruf sebelum dia. So bila sebelum dia tu jenis sifat tebal, dia pun akan jadi tebal. Macam ni lah. La yaskhar. Itu ra tu khar tebal. Sama juga macam ni. Sebelum ra ada huruf qaf. Qaf pun kita tahu dia masuk dalam sifat istilah yang tebal. Automatik dia pun akan tebal. Wa qur'ana. Wa qur bunyi tebal. Tengok kalau kita sebut qaf ni salah, kita bunyi dengan nipis, kita jadi macam huruf kaf. Wakur akan jadi nipis. Automatik dia pun akan ikut. Sebab dia bergantung huruf sebelum. Kalau sebelum tu kita sebut dengan betul, tebal, dia akan tebal lah. Kalau sebelum tu sebut salah, dia akan jadi salah. Sebab tu dia bila dia mati, dia ikut pada kawan sebelum dia tu. Kalau kawan tu tebal, dia akan tebal. Kalau dia nipis, dia akan nipis. Sama juga macam ni. Kalau macam ni pula, okey, dia mati. Okey, sekarang ni, sebelum huruf dia bukan tebal. Huruf fa bukan tebal. Fa ni istifal yang merendah nipis. Tapi selepas dia tu pula ada huruf yang tebal. Huruf qaf. So bila dia yang sebelum dia tebal, dia akan ikut yang tebal yang depan dia tu. Okey, macam ni, depan dia huruf rendah. So dia rendah tak apalah, dia kur, dia ikut yang depan belakang ni je.
Tapi sekarang ni depan dia pula ni. Depan dia pula jenis sifat tebal qa. So dia pun akan ikut firqah. Firqah. Ra dia lebih tebal sebab apa? Selepas dia tu ada huruf yang tebal. Qa. Firqah. Kita tak baca. Kalau kita buatkan dia nipis, firqah, automatik qah pula dia nipis. Dia dah terkesan pula dengan qah ni. Qah pula kita akan sebut jadi ka pula. Firqah. Sebab apa kita nak jadikan dia nipis, tiba sini dah terikut. So tak boleh. Sebab tu setiap huruf ni puan-puan kena mahir. Sebab tu sifat huruf sangat penting. Dia 70%. Sebab tu bila dia duduk sebiji-sebiji kita boleh sebut. Tapi bila duduk sebelah-sebelah macam ni, inilah dia. Kita nak kena ada kemahiran. Kejap tebal, kejap nipis, kejap tebal, kejap nipis. Belum masuk panjang-panjang lagi. Ada dengung lagi. Sebab tu kena mahir dulu. So bila macam ni, ra. Bila ra ni mati, dia akan ikut kawan sebelum dengan sepas dia. Kawan sebelah dia lah. Kalau sebelum dia, walaupun dia nipis, sifat fa ni nipis, tapi selepas dia tu, dia tebal. So dia akan ikut yang tebal tu. Firqah. Firqah. Dia akan bunyi macam tu. Sama juga macam ni. Ra mati. Sebelum dia baru bawah nipis. Mir. Tapi selepas dia sod pula. Sod tebal. Kalau kita nak ikut jenis nipis, mirsa. Kita dah sod jadi sa pula. Mirsada. Itu masalah dia. Sebab tu kita kena betul-betul mahir. So bila walaupun ni nipis, selepas dia tu, sebab kita kan boleh baca kan menuju ke depan, kita ke arah sini. Bukan kita reverse ke belakang. Sebab tu dia akan terkesan. So bila mirsada, so ra dia akan jadi tebal. Sebab sod ni sifat tebal. Istilah. Dia akan jadi mirsadan. So, bila kita nak sebut sifat yang tebal untuk ra, mulut kita bukan perlu muncung, tapi bawa ke depan saja. Kan itu dah muncung, itu bukan masuk muncung. Bawa mulut ke depan. Macam ni. Firqah. Mirsadan. Kita bawa ke depan, bawa dia akan bunyi tebal sikit. Kalau kita akan jadi nipis. Okay. Sama juga dengan contoh macam ni. Tapi contoh ni lain sikit. Dia bukan isu huruf sebelum nipis ke selepas tebal ke apa. Ini sebab dia ada hamzah wasal. Nanti kita akan belajar tentang hamzah wasal. Tapi maksudnya inilah, bila ada hamzah wasal, setiap kali nampak bentuk pattern macam ni, automatik ra akan jadi tebal. Kita akan baca irji'u. Kita baca irji'u. Baca ir salah. Siapa yang bertalaki sebut ir tu memang salah. Dia mesti bawa mulut ke depan. Irji'u. Baru dia akan jadi tebal. Ini ada ra pada huruf ra yang ada sifat dia tebal. Okay, nanti Bapak kena tengok balik nota. Sekarang Bapak dengar penerangan saja dulu. Lepas tu, dia tengok ra juga. Memang ra ni dia banyak isu sikit ra ni. Lepas tu, dia tengok ra pada jenis tarkik nipis. Bila masa pula dia jadi nipis? Ra berbaris bawah. Okay, dah confirm memang dia sunyi baris bawah. Sukun asli sebelumnya baris bawah. Sebelumnya huruf sifat istifal. Sebelumnya ada huruf ya, kita wakaf. Okay. Baca teks macam ni, kalau dia ni tak dengar penerangan, memang kita bakal confuse, tak faham. Okay, tengok je contoh dan dengar penerangan. Okay, bila ra ni jadi nipis, bila dia sendiri itulah baris bawah. Memang dia nipis lah, rijalun, ri, memang nipis. Okay. Itu dah memang confuse, sedang tahulah sebab dia memang sendiri dah baris. Okay, dia akan jadi isu bila dia tu mati, dia terkesan tu lah. Okay, dia mati. Sebelum dia baris bawah sifat istifal, sifat yang merendah. Selepas dia pun ain, sifat merendah, bukan istilah yang tebal tu. So bila dua-dua kiri kanan dia rendah, automatik dia penipis lah. Fir'aun. Dan bila nak sebut ra yang nipis, buat macam senyum. Fir. Jangan bawa ke depan. Fir'aun. Dia jadi tebal. Sikit dia berubah kedudukan mulut ni, dia akan jejaskan bunyi tu. Sebab tu benda untuk nipis buat dia senyum. Fir'aun. Dan jangan segan nak buat mulut Fir'aun. Jangan segan. Benda tu memang kita kena buat macam tu. Sebab kita ingat kita bukan orang Arab yang kita macam kita tahu. Sebab orang Arab sendiri pun kalau dia tak belajar tajwid, dia pun tak boleh baca Quran. Jangan ingat semua orang Arab tu berhenti baca Quran. Sebab tu bila musabaqah Quran tu Malaysia selalu menang nombor 1 ke apa, sebab memang kita belajar tajwid ni. Sebab kita yang tak masuk musabaqah pun kita belajar tajwid ni. Sebab apa kita nak sebutan tu betul. Orang yang tak belajar memang dia takkan boleh baca. Sebab salah satu syarat nak belajar Quran ni kena belajar tajwid lah. Baru kita tahu nipis, naik tebal, macam tu. Barulah bunyi tu betul. Okay. So tadi macam nak nipis buat macam senyum. Fir'aun. Kalau kita buatkan dia tebal, dia akan jadi Fir'aun. Bunyi dia tebal. Pergerakan tu berubah sikit, dia akan efek lah sebutan bunyi tu. Okay. Contoh ni juga sama.
Ra ni mati. Huruf sebelum dia jenis nipis, zal ni nipis dan dia pula memang baris bawah. Ha ni pun dia sifat nipis, sifat istifal, rendah, dia tak bukan sifat tebal. So bila kiri kanan tu rendah, automatik dia pun kerja rendah lah. Wa anzirhum, zir, buat senyum. Zirhum. Macam tu. Jangan zir, itu dia tebal. Salah lah bunyi sebab dah kiri kanan ni nipis, kenapa dia pula jadi tebal pula? Itu menunjukkan kita sebut salah lah. Zal jadi za, dia ha tu kita jadi tebalkan. So tak boleh. So sebab tu bila huruf sebiji-sebiji boleh sebut. Bila duduk berdekat-dekat kawan-kawan, itu problem dekat situ. Sebab tu perlukan pada kemahiran. Lepas tu kat sini juga sama contoh dia. Tapi ini ra ni dah hujung. Macam ni dia duduk kat tengah-tengah apa kan, tengah-tengah. Sekarang ni bila ra ni nak berhenti, ni dalam ni kita tempat ayat habis ayat dia berhenti tu, tempat waqaf. Okey, sekarang ni ra ni hujung. Bila dia hujung, kita tak boleh baca munhamirin, tak ada mana boleh bunyi munhamirin. So bila kita dah baca hukum tajuk nanti kita akan matikan juga dia. Kita akan waqaf. Bila waqaf kan huruf kita mati kan. Cuma pada kita akan bunyi dia macam ni, macam ra yang mati ni. Bunyi macam ni tapi tulisan dia tetap macam ni. Tulisan kita tak boleh ubah apa-apa. Kita sendiri kena tahulah bila nak berhenti automatik ra ni akan mati. So bila ra ni kita nak matikan sebab berhenti oleh kerana sebelum dia huruf nipis, huruf mim, istilah istifal rendah. Automatik dia pun akan rendah lah. Munhamir. Buat tersenyum. Mir. Kalau buat tebal munhamir. Salah. Bunyi mir. Itu tak tepat, tak betul. Dia mesti munhamir. Buat tersenyum, automatik dia akan tertarik. Dia akan jadi nipis. Sama juga sampel kat sini. Ini melibatkan bila dia dah mati kan. Kita dah habis ayat nak berhenti dah ni. Nak berhenti. Okay. Sama juga. Tapi isu dia kat sini, macam ni, kita nampak sebelum ni ra. Sebelum dia ada baris. Okay, beza ni ada baris. Ini huruf ra, sebelum dia tak ada baris. Ni huruf ya yang kosong. Kita belajar hukum nanti kita tahu ini adalah mat asli tu. Tapi kita nak sentuh, kita tahu dia simbol, dia tak ada simbol. Ya ni kosong. Sini pun sama. Ya ni kosong. Ra ni ada baris lah, bila nak berhenti. Ni baris bawah, tamim bawah, ni tamim atas. Tapi bila nak berhenti ni, isu nak berhenti, nak sebut nipis ke nak sebut tebal ni? Kalau tengok sini memang tahulah perempuan kata nipis. Tapi penerangan dia tu, bila huruf ra kita nak berhenti sebelum dia ada huruf ya. Ya tu ya yang kosong. Dia tak ada sukun, dia tak ada apa. Memang kosong macam ni, kosong. Ni pun kosong. Automatik ra akan jadi nipis. Bashir. Macam ni. Qadir. Tarik. Qadir. Bila ada ya sebelum dia, kalau kita belajar nanti hukum mat, tapi untuk orang baru tengok ya ni kosong, automatik ra ni nipis. Bashir. Qadir. Yang bila kosong-kosong tunjukkan kita kena tarik panjang. Kita lebih panjang. Dia maksimum pun hanya 6 harakat tapi tak nak sebut. Ini dia belajarkan sifat saja. Bila masa dia nipis ni, bila sebelum dia ada huruf ya. Ini di antara ciri-ciri dia lah. Dari bawah ataupun kiri kanan dia bila nipis, dia pun akan nipis. Sama kiri kanan sifat nipis, dia pun nipis. Kalau nak berhenti, sebelum dia ada baris bawah nipis, dia pun akan nipis. Lepas tu satu lagi ciri tu, kalau sebelum dia ada huruf ya yang kosong, ni pun ya yang kosong, automatik ra ni pun nipis juga. Cuma beza bila ada ya yang kosong ni kita akan baca tarik panjang lagi lah. Itulah maksud dia. Tapi tak apa, ini kita akan ada rujuk, ada bab yang asing lagi detail. Tapi ini surface saja untuk tafkir kan, tarkib. Itu pada huruf ra. Ni ra lagi. Ra ni memang banyak. Okay, ini kita boleh bagi dua. Dua-dua boleh. Nak baca tebal pun boleh, baca nipis pun boleh. Tapi kita ada lebih utama. Utama ni maksud apa? Bila bertalaki, kita lebih nak disebut ni perkataan disebut secara tebal. Ini sebab kata laki, bukan sebab ikut logik akal. Kita bertalaki. So bila talaki, ini perkataan ni bimis. Dibaca dengan tebal. Dan bila nak sebut ni bukan senang. Kalau orang tak biasa nak sebut suat lagi, dah lah suat ni mati. Ra pun kita nak matikan. Kita tak boleh baca bimis ra. Mana boleh. Kita nak berhenti mesti kena matikan juga. So dua tempat yang mati. Suat mati, ra pun nak mati. So bila dua-dua tempat ni dia bagi pilihan. Nak baca tebal pun boleh, nipis pun boleh. Tapi bila bertalaki dan majoriti, bukan majoriti lah, ialah bila ulama-ulama Quran kita ambil sanad ke bersambung tu, dia lebih pada ra ni baca tebal. Bimis. Ra tu ada bunyi, dia ada sifat getaran kan, takrib. Tapi takrib tu dia bunyi sikit je lah, bimis. Ada tadi bimis. Tak ada, itu dah melampau, itu dah lebih pun. Sebab getaran kita dah belajar minggu lepas, sifat ra getaran dia sekali getaran saja. Bukan macam banyak kali. Bimis.
Bimisru. Dia punya rut belakang tu. Itu pun 1/3 bunyi saja. Bimisru. So dia lebih untuk perkataan ni pada surah Yunus 87. Bila perempuan bertalaki ke tadarus ke nak bulan puasa nak tadarus semua ni, ingat bila perkataan ni kita lebih pada tebal. Roh ni tebal. Bimisru. Dan kalau bimisru, kalau nipis, kalau perempuan nak buat nipis, buat macam senyum. Bimisru. Tapi agak susah sikit sebab sod tu dah tebal. Automatik roh tu akan ikut tebal, sebab itulah dia utamakan yang lebih tebal. Sebab sod tu yang mempengaruhi dia. Okay. Itu maknanya kalau untuk surah Yunus ni lebih boleh talaki nakkan dia tebal. Siapa conteng tu? Lepas tu roh juga masih roh. Ini pula dia boleh bagi pilihan. Tapi bila talaki dia nak nipis. Lebih utamakan nipis. Huruf nipis. Tarkib. Okay, pada huruf apa? Ketika wakaf, roh boleh dibaca dengan dua cara. Kita bagi dua pilihan lah. Tapi utama nak guna huruf yang nak guna sebutan yang nipis. Macam ni. Wan nuzur. Bila nipis, buat macam senyum. Wan nuzur. Wan nuzur. Kalau nak buat tebal, wan nuzur. Beza mulut tu je. Kalau ke depan sikit, jadi tebal. Wan nuzur. Kalau nak buat nipis, wan nuzur. Senyum. Tapi kenapa dia cakap suruh lebih utamakan nipis? Sebab zal kan sifat dia istifal, rendah. So bila rendah dia mempengaruhi. So dia pun dia dah jenis merendah. Jenis lemah. So roh dia pun ikut sekali lah nipis. Wan nuzur. Nak buat nuzur tu kita buat senyum. Yasir. Yasir. Kalau nak buat tebal, yasir. Tapi tak menepati dia sifat dia pula. Kawan dia lah. Sebab sin kan sifat merendah. So kita ikut kawan di sebelah dia je. Sebab dia yang mempengaruhi. Yasir. Yasir. So kalau tebal, yasuk. Yasuk. Tapi nanti jadi sod, jadi sod pula. Yasuk. Itulah problem. So kita nak jaga setiap huruf ni, jaga sifat-sifat dia jangan terpengaruh dengan pengaruh. Kita make sure ya bunyi ya, sod bunyi sod, roh bunyi roh. Dia tak boleh. Kan ya jadi tebal, yo bunyi yo pula. Yasuk. Yo. Dah salah ya jadi yo pula lagi. So bila dia nipis, semua pun akan ikut nipis. Sama juga macam ni. Asr. Asr. Bunyi r tu sikit. Tapi buat nipis. Nipis senyum. Asr. Asr. Fa-asr. Fa-asr. Kalau tebal, fa-asr. Fa-asr. Tapi sin tu lah. Kalau pandai boleh kontrol sin, tak jadi sod, boleh. Kalau dah buhara kejap sod, kejap sin, tak boleh. Ikut je nipis. Fa-asr. Buat senyum. Al-kitru. Ini susah. To ni dah memang tebal. Sebab tu dia bagi pilihan. Nak buat tebal pun boleh, nak buat nipis pun boleh. Tapi dia galakkan huruf jadi nipis sebab apa? Sebab ini melibatkan talaki. Bila talaki, al-kitru. Al-kitru. Itu buat tebal. Kalau nipis, al-kitru. Kan macam agak susah sikit kan? Sebab tu dia bagi pilihan. Sebab apa? Kenapa ada pilihan ni? Sebab kiroat. Kita ada banyak kiroat kan, ada bila pecahan ada 20 kiroat. Dan bila kiroat ni kita dibenarkan lah sebut benda tu tak salah lah. Kalau perempuan rasa susah nak sebut al-kitru. Tebal lagi senang sebabkan to kan. Al-kitru. Buatlah tebal. Kalau rasa macam al-kitru. Nak buat nipis, dah lah tebal, lepas tu nak nipis, agak susah. So tak payahlah, buatlah yang mana pun boleh. Sebab benda ni dia beri pilihan. Tafkir dengan tarkib. Tapi kita nak buat pilihan tu, kita kena tahulah, kena lah belajar. Kalau tak boleh main suka hati je, rasa buat tebal lah, suka tak boleh lah. Sebab kena tahu sebab. Sebab tu dalam fikir kita lebih tekan pada kenapa benda tu berlaku. Sebab-sebab dia kan. Tak boleh macam main ikut-ikut orang, tebal-tebal. Kenapa tebal? Tak tahulah orang tu cakap tebal, mana boleh. Dalam fikir tak ada orang tu cakap, orang cakap. Tunjuk ilmu yang perempuan belajar macam mana dia jadi tebal. Kena tunjuk, kena tahu. Macam itulah maksudnya. Okay. Sebab apa perempuan di dalam bengkel ni perempuan dilatih untuk belajar dan perempuan akan mengajar. So, bila mengajar orang, make sure perempuan ada lah ilmu tu. Jangan hajar orang jadi macam main hentam-hentam suka-suka hati. Bila orang tu tanya, kenapa baca tebal? Entahlah, saya baca tebal sebab dah cikgu tu, ustaz tu salah satu cakap tebal lah. Maksudnya itu bukan ilmu. Itu perempuan just nak escape diri sendiri supaya orang tak payah tanya banyak-banyak kali kan. Tu dia cakap dah orang tu. Padahal diri sendiri tu kena tahu, oh dia tebal sebab apa. Dari segi dia memang dia bagi dua. Kalau kita bagi penerangan pada orang. Sebenarnya dua-dua pun boleh. Tapi sebabkan lebih to ni, lebih kalau rasa senang sebut to ni dia memang tebal. Dan nak sebut roh ni buat cara tebal lebih senang, buatlah tebal sebab dia bagi pilihan. Kalau dia kata memang tak boleh, so kita kena praktis lah bagi boleh, kena buat yang cara nipis tu. Sebab tu bagi pilihan. Maknanya kita ada info, kita ada benda yang kita nak beritahu pada orang. Betul nama dia ilmu. Bukannya main ikut-ikut dengar cakap orang, tebal nipis, tak boleh. Perempuan dah fikir dia latih, dia asah untuk belajar satu tu dengan ada ilmu. Dan perempuan sendiri pun faham.
So bila kita faham nak cerita ke orang pun senang dah. Boleh kita cerita lagi macam-macam, tapi lah kita pun tak faham dah huru-hara dah. Okey. Ni contoh satu lagi. Fa dari bawah, ra ni tebal, ra ni mati, ni huruf qaf. Okey. Kalau kita biasa senang sebut firqa. Kalau mungkin senang fir sebab dia dah memang sebenarnya di bawah, firqa. Cuma last ni dia qaf, firqa. Kita akan sebut senang cara nipis. Kalau kita nak sebut tebal, firq. Agak susah kan firq. Sebab tu dia letakkan nipis lebih utama. Sebab tu benda ni semua bila kita sebut, sebab ra ni lebih pada kita sebut. Sebab tu bila orang tak ada guru talaki, terutama huruf ra, siapa yang check? Punya ra ni punyalah banyak kategori. Kejap tebal, kejap nipis. Kalau kita rasa syok sendiri, rasa macam betul. So bila sebut macam ni firq. Nak tebal ke sebut nipis ni? Firq. Itu dari segi bunyi pun tuan-tuan kita akan lebih sebut dia nipis. Sebab fa tu dah ada mempengaruhi ra tu. Firqa. Sebab qaf ni kita nak berhenti dah. Firqa. Kalau kita buat tebal, firqa. Ra tu kena fir. Boleh lah tapi agak susah. So ni benda tu kena belajar. Tapi dia bagi pilihan lah. Nak tafkim ke tarkib boleh je. Tapi lebih utama. Utama ni sebab apa? Sebab melibatkan talaki. Kita dapat pada guru-guru kita tu semua, dia baca secara nipis sebab apa? Dan majoriti sebutan tu lebih senang. Macam tu. Itulah maksud dia. Okey. Begitu ra. Sekarang masuk pasal gunnah. Okey. Ini R3 refer pada yang sebelum ni kan dalam jadual nota umum 4 tu ada nombor R3. So dia punya penerangan lah lebih detail. Okay, gunnah ni salah satu sifat yang kategori special effect tu. Sebab tu saya letakkan hijau. Hijau kan untuk kategori special effect. Tadi merah biru kan jadi tebal, rendah, merendah, meninggi, kuat ke lemah kan. So bila hijau kan untuk special effect. Saya letakkan hijau. Bila ingat hijau tu jadi kategori special effect. Okay. Gunnah maksudnya dengung. Okay, bunyi lunak yang keluar dari rongga hidung. Okay, kita tahu khusyum itu makhraj khusyum hidung. Yang mengeluarkan bunyi dengung adalah huruf yang daripada mim dengan nun. Dua ni yang supply bunyi dengung tu. Okay? Dan bunyi dengung tu seperti bunyi gong yang dipalu atau bunyi seperti kumbang. Kalau kita tengok kan orang perasmian apa pun, dia ketuk gong kan dia macam dung, ada bunyi macam dengung-dengung tu. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dia nak bagi dia punya, nak apa untuk kita faham maksud dengung tu apa. Dengung memang ada keluar hidung, dia tak ada keluar lain. Okay. Bila sebab gunnah, maksudnya dengung ni, dia ada dua. Yang sempurna, yang tak sempurna. Kurang sempurna lah, bukan tak sempurna, kurang sempurna. Okey, dua jenis. Dengung yang sempurna, yang kurang sempurna. Okey, kita tengok apa benda yang sempurna tu. Okey, bila kita kata dengung yang sempurna. Dengung sempurna dengan kadar 2 harakat. Ini banyak kali selalu duk tegur tuan-tuan lelaki, dengung tak cukup, dengung tak cukup. Kenapa sebut dengung tak cukup? Sebab dia ada gunnah yang sempurna. Sempurna tu mesti betul-betul complete 2 harakat. Cukup 2 harakat baru kita boleh lepaskan. Contoh, dia ada banyak situasi, so kita tengok situasi mana yang kata dia tu kena sempurna. Siapa punya suara tu? Huruf mim dan nun bersabdu. Okey, bila huruf yang mim dan nun dia ada sabdu, memang confirm dia tu memang sempurna dan kena baca 2 harakat. Tidak kira sama ada ianya terletak di tengah atau akhir kalimah dibaca secara wasal atau waqaf. Okey, maksudnya huruf nun sabdu ni, mim sabdu ni, dia duduk di tengah ke, dia duduk di hujung ke, dia punya dengung tu tetap kena ada 2 harakat. Tak boleh cincai-cincai je baca macam lebih kurang-kurang. Tak boleh sebab dia sempurna. Nun sabdu, mim sabdu adalah 100% bunyi dengung yang sempurna. Contoh, dia kata 2 harakat amma, amma, anna, anna. Bukan maksud amma, anna. Na tak panjang, ma pun tak panjang. Sebab kita dah belajar, ini belum belajar hukum lagi. Sebab bila selagi mana dia tak ada hukum-hukum lain, dia ni yang kita sebut pasal 2 harakat ni adalah dengung dia tu. Bukan sebutan ma tu panjang ke nun panjang bukan panjang. Dengung tu. Amma, bunyi itu yang kena 2 harakat. Sebab tu kita kena sempurnakan. Dah complete 2 baru lepas yang bunyi. Amma, anna, inna, annasi, annasi. Macam ni. Puan kena baca panjang sikit na tu. Sebab apa? Dia ada alif kosong kat sini. Tapi tak apa, ini bab hukum tajwid.
Kita tak nak cerita pasal hukum tajwid, kita nak cerita pasal sifat gunah ni. Sebab inilah yang suka sangat orang bila baca, selalu kena tegur, tak cukup dengung. Sebab apa? Sebab dia sempurna, kena sempurnakan dia. Kita ni suka baca Quran, suka gopoh. Nak macam cepat habis, nak macam baca laju-laju, kita langgar habis semua ni. Sebab oleh kerana kita langgar dia, dia menjejaskan huruf-huruf lain. Sebab tu tajwid, kalau perempuan tengok istilah tajwid, apa maksud tajwid? Menyempurnakan hak setiap huruf dan sifat mendatang. Itu dia punya maksud tajwid. Soal ni bila kita baca Quran, kita tak bagi hak dia. Dia patut 2, kita bagi 1,5, kita bagi 1. Tak sempat lagi habis, kita dah pergi huruf lain. Itu menyebabkan bila dah satu dah terganggu, yang lain semua akan terkesan. Ini sebab puan nampak sebiji je. Nanti bila dah banyak-banyak, dia problem dekat situ lah. Sebab tu bagi hak yang cukup, sebab dia sempurna. Lepas ni, siapa yang dah bertalaki dengan saya, terutama yang bertalaki dengan saya, start pada hari ni perempuan dah tahu. Sebab sebelum ni saya tak tegur sangat. Sebab apa? Saya tengok ada benda yang kita bukti perempuan pun kita tak sentuh lagi, tak apa. Tapi bila ilmu dah sampai, esok mesti bila kelas talaki, make sure yang selalu kena tegur, dengung-dengung tak cukup, tolong betulkan. Okay, jangan just masuk kelas bagai, tapi bila time baca, semua langgar. Jangan nak main langgar-langgar. Sini nota dah sampai, ilmu kita dah beritahu, perempuan pun dah masuk kelas. Bila yang penting sebab Quran ni perlu dibaca, diperdengarkan. Bukan just tengok nota-nota, ini teori saja. Yang betulnya perempuan kena sebut. Okay. Ingat, bila nun sabdu, mim sabdu, tak kisah duduk tengah ke, ujung ke, dia punya dengung tu mesti cukup 2 harakat. Contoh macam tadi, an-nasi. Contoh. Lahun. Ini kalau contoh kita berhenti kat sini, na tu kita dah tak pakai dah. Baris tu na, baris nun atas na tu tak pakai. Tapi dia punya dengung tu tetap ada. Dia tak boleh hilang. Tengok. Tidak kira sama ada dia terletak di tengah atau akhir kalimah. Dibaca secara wasal atau waqaf. Waqaf tu maksudnya nak berhenti. Dengung tu mesti ada. Lahun. Lahun. Na tak ada. Na tu dah ada. Kita dah berhenti, baris na tu dah tak ada. Kita akan matikan dia. Tapi dengung masih wujud. Sebab tu nama dia dengung gunah yang sempurna dan mesti baca dengan 2 harakat. Okey. Lepas tu kita ada situasi yang kedua. Bila masa pula dia ini sempurna. Bila nun dan mim berada dalam keadaan idgham. Okey, ini kita boleh tajwid. Tapi kita tak nak sebut tajwid itulah. Dia nak beritahu yang bila sebutan bunyi dia mesti dengung yang sempurna. Contoh, lamai yu'minu. Lamai yu'minu. Mai. Sempurnakan bunyi dengung. Tu. Masalah bila baca cepat. Lamai yu'minu. Lamai tak sempat nak keluar dengung, kita dah pergi kat yu'minu. Itu menunjukkan kita ni kelang kabut. Tak nak bagi satu-satu. Dan baca Quran tak mesti, tak boleh baca laju, boleh. Tapi bila time dengung, 2 kena bagi 2. Walaupun kita jenis baca laju, time dengung, time mat mesti bagi cukup. Dia tetap akan betul. Kalau kita jenis baca laju pun. Tapi kena bagilah hak dia. Ini kita dengung pun kita main langgar, tiba-tiba nak pergi cepat-cepat, itu yang jadikan semua sekali salah. Okey, ingat yang mana bertalaki, tak bertalaki ke apa ke, baca sendiri ke dengan mentor ke apa nanti lepas ni, mesti sempurnakan dengung tu. Okey, ini contoh. Ini dah melibatkan hukum. Kita tak sebut hukum, tapi nak beritahu yang bila jumpalah keadaan-keadaan macam ni, kena baca dengan sempurna. Contoh, ini kalau huruf mim pula. Lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Sempurnakan bunyi dulu, baru maghfirah. Jangan nak cepat sangat. Lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Tak sempat dia nak keluar dah. Kita dah pergi tempat yang lain. Sebab kita ingat stasi, ingat Quran ni mukjizat. Bila satu salah, dia akan semua salah. Ingat tu. Bukan ni kita ingat kita rasa sini betul, kita ingat membaca lancar laju je. Tak boleh. Bila perempuan dah belajar tajwid lagi, perempuan punya bacaan tu akan jadi agak slow sikit. Sebab apa? Perempuan nak perbetulkan. Tapi jangan terlampau slow, terlampau beria sangat. Pun akan jadi masalah juga. Agaknya sederhana saja. Lahum maghfirah. Itu keadaan dia punya sempurna. 2 harakat. Jangan baca kurang pada tu lagi. Okay, lepas tu situasi mana lagi? Situasi ketiga. Nun dan mim mengikut huruf selepasnya sama ada tafkhim atau tarkik. Kita dah tahu tadi yang tafkhim tarkik tadi, huruf tebangan nipis. Kalau macam contoh ni. Kat sini akan ada hukum dengung. Okay, ini tajwid apa? Just nak beritahu bila keadaan macam ni akan ada dengung. Nun yang kosong ni, sebab nun kan dia akan supply dengung. Tapi bila dia kosong ke ada tanwin ke benda tu, itu hukum lah, tu tajwid. Tapi nak beritahu bila keadaan macam ni, contoh, ni huruf nun,
Selepas dia huruf to tu yang tebal. So automatik dengung dia pun jenis dengung yang sempurna dan tebal. Min tin. Min tin. Sempurnakan dengung tu. Dan dengung dia pun bunyi tebal. Dengung tebal dia jenis tafkim. Sebab tu gunah ni masuk dalam kategori tafkim tarkib. Sebab dia ada jenis level dia. Min tin. Kalau selepas huruf sa kan istifal rendah je. So dengung dia pun jenis rendah je, taklah setebal macam to tadi tu, bunyi macam ni. Macam ni rendah sikit tapi tetap mesti dua harakat. Min samarah. Min samarah. Tu min macam tu. Ini min beza, pangkal lidah naik. Tapi besar pangkal lidah turun. Min samarah. Beza bunyi dengung tu. Tapi yang penting harakat tu kena sempurnakan. Bila kita sempurnakan harakat barulah sempat dia nak jadikan tebal ke nipis ke apa. Tapi kalau kita baca cepat, min tin, min samarah, memang habis semua, sifat hilang, makhrajnya semua salah. Sebab tu kena bagi sifat huruf yang kena bagi hak dia masing-masing. Okey, ini latihan nanti puan-puan praktis. Mana yang pastikan kadar gunahnya mencukupi. Mana yang ada kena dengung-dengung. Untuk latihan macam ni, untuk orang yang awal, orang yang baru, cari nun sabdu. Mana nun sabdu? Dengan mim sabdu. Dekat situ macam ni. Nun sabdu bulat kat sini. Nanti bila sampai perkataan ni, dengung mesti dua harakat. Ni nun sabdu lagi. Nun sabdu lagi. Nun sabdu. Mana ada lagi tak? Ni ada mim sabdu. So bila kita satu ayat ni banyak jenis bersabdu-sabdu yang sempurna. So bila puan praktis nak baca, make sure bagikan masa dia. Watammat. Sempurnakan. Kalimatu rabbika la'an. Macam tu. Bagikan sempurna. Kalau kita baca, kalau kita nafas kan. Watammat kalimatu rabbika la'an jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nafas itu panjanglah. Tapi tengok dia kena bagi dua harakat. Sebab ini kita boleh latihan. Apa-apa kena cuba sebut ayat-ayat ni. Pada mana yang tak gerti lagi pun tak apa. Tapi bila nun tu sebut anna jahannama, praktiskan dapatkan sempurna dua harakat. Itu sebab kalau tak praktis tu yang baca tak cukup tu. Okey, itu yang sempurna. Ni yang tak sempurna pula apa? Tak sempurna dibaca kadar satu harakat atau kurang. Maknanya dia cepat je lah. Sebab tu bila kita kata orang yang baca Quran ni, bila sampai hukum izhar, kita suruh baca cepat. Huruf nun. Okey, situasi satu izhar halki. Ni nama hukum Nama hukum ni tak apa, abai dia just situasi saja. Okey, ini memang ada bab lain ni. Tapi nak beritahu bila nampak nun, kita kan cakap pasal nun dengan mim. Bila nun ni mati, dia ada dengung dia, tapi bukanlah dengung yang dengung lama macam tadi berdua tu. Dia sebab dia original aja. Man hajara, man ada man. Dia tu tak ada dengung, tapi sekadar satu atau kurang sikit je. Setengah pun tak apa. Man hajara. Sebab tu bila orang baca man tu lama sangat. Pendek lagi. Baca cepat. Sebab apa? Dia satu harakat ataupun kurang. Sebab kita lama-lama tu yang man lebih-lebih. Man yang patut kita baca dua tu tak baca dua. Yang kena baca dua tak nak baca dua. Dah dia terbalik. So, itu maksudnya kita tak disiplin lah. So bila setiap kali nampak nun mati dia cepat je lah. Man dia memang ada dengung tapi sikit sangat. Satu harakat atau kurang. Man hajara. Macam ni mati. Amsaluhum. Kalau tu buat lambat, amsaluhum. Kita dah lebih-lebih keluar. Itu salah sebab dia pun dah bagi nama sukun. Sukun ni baca cepat je, jelas. Makhraj dia makhraj mim kan dekat mulut je. Cepat. Amsaluhum. Yang macam amsaluhum. Salah. Sebab dia pun dah bagi dah sukun, maknanya baca dengan cepat, jelas, terang, nyata, tak ada dengung apa. Dengung pun dengung kurang satu harakat atau kurang. Satu harakat ataupun kurang. Ni kita cerita pasal nun dengan mim lah sebab dia kan yang supply dengung. Sama juga contoh macam ni. Baca cepat. Qin wa nun. Yang macam kiu. Ini pun ada satu hukum lain. Tapi orang suka sebut kiu wa nun. Kiu. Sebab apa dia dah terpengaruh dengan ada satu hukum masa kita belajar nun mati dan tanwin nanti. Dia dah terpengaruh dengan situ. Sebenarnya salah. Senang je nampak dia benda tanda sukun, jelas saja. Tak payahlah nak dengung apa benda. Qin wa nun. Dia akan dengung sikit je.
bunyi original je lah, tak adalah bunyi lebih-lebih. Okey. Nanti puan akan tengok nota. Sekarang ni puan dengar penerangan saja. Okey, bila lagi pula tak sempurna ni, kurang sempurna, masih baca satu atau dua harakat. Contoh ni nun tu sendiri berbaris, na, nasfu. Dia tapi tak adalah bunyi apa sebab dia na biasa je. Sebab tu dia kata atau kurang. Tak, kita pun tak perasan. Nasfu, wama, tu biasa je lah. Cuma dia letakkan sebagai kurang sempurna lah. Tak adalah bunyi dengung apa-apa pun. Okay. Perincian mengenai hukum tajuk berkaitan akan diterangkan dalam bab seterusnya. Sebab ni memang mengandungkan ada hukum sendiri. Itu baru masuk bab tajwid. Ini menyebabkan sifat huruf saja. Yang dia tu ada dengung tu tebal ke, nipis ke, lama ke, pendek ke. Itu saja untuk kategori ni. Lalu, okay, lepas tu kita tengok pada qalqalah. Okay, kita tengok qalqalah, kita buat R4 refer pada yang nota 4 itu. Kita boleh R4 untuk qalqalah. Untuk qalqalah, okey. So untuk qalqalah maksud dia lantunan ataupun detakan. Okey. Bunyi lantunan atau detakan berlaku bila bunyi huruf qalqalah ketika ia bertanda sukun, dia tanda mati. Kekuatan bunyi lantunan itu boleh didengari ketika waqaf. Okey, ini ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah dia ada 5 je. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Tak kisahlah puan hafal kat mana pun. Tolong offkan ni suara. Okey, ada 5 huruf ni. 5 huruf ni saja, tapi dengan syarat dia kena ada sukun lah. Kalau dia qaf baris atas, ta baris depan, ba baris depan, ba baris bawah ke jim depan, itu bukan qalqalah. Itu macam biasa je, qa, qi, ku, ta, ti, tu biasa. Tapi bila kata qalqalah ni, bila dia tu matilah, dia ada tanda sukun, baru kita nama dia tu sebagai qalqalah. Contoh ni. Nak tunjukkan macam mana dia punya kuat ke tak kuat tu. Dia ada 3 kategori, kita kategorikan sebagai 3 je lah. Okey, qalqalah asyaddu kubra. Ni contoh kita bola ni, kita melantun ke bola ni. So dia melantun tinggi tu, kuat sikit tu, paling kuat tu dia boleh qalqalah asyaddu kubra. Asyaddu kubra, qalqalah tu lantunan. Asyaddu tu sebab ada sabdu, kubra tu sebab dia besar lah. Asyaddu kubra. Lepas tu ada kita kategori qalqalah kubra, besar, dan qalqalah mutawasitah. Okey, mutawasitah dengan kubra ni memang sama je. Sebab ada setengah buku, ada guna, ada tak guna, tapi tak ada masalah. Kalau puan rasa nak ambil tahu, ini kita beritahu je lah. Qalqalah mutawasitah. Dia punya level pun sederhana. Kuat juga tapi kurang sikit pada yang ni lah. Paling kuat ni. Ini paling tinggi, tu rendah sikit, kuat sikit. Lepas tu sugra ni dia paling lemah lah. Bukan lemah, rendah lah sikit, kecil. Lantunan tu sederhana. Kalau kita baling bola tu pun dia lantun tu rendah je lah. Lepas tu bagi qalqalah sugra, sikit kecil. Okay. Ini dia punya gambar raja, saya nak tunjuk lantunan saja. Okay. Apa benda pula qalqalah asyaddu kubra tu? Yang tadi kita kata tinggi sangat apa benda tu. Itu adalah qalqalah asyaddu kubra tadi tu, ataupun setengah buku dia guna akbar. Itu saya kata ini istilah saja, tak payah nak perlu nak komplain ni buku ni akbar, ustaz dia cakap ni, tak payah. Ini untuk kita senang faham je. Asyaddu kubra. Qalqalah lantunan, asyaddu huruf tu ada sabdu, kubra tu dia besar sebab dia duduk kat hujung sekali. Okay, tengok. Situasi A, situasi B. Situasi A, huruf qalqalah yang bertanda sabdu. Huruf qalqalah kan ada 5 tadi tu. Terletak di akhir kalimah dalam keadaan waqaf, nak berhenti. Ni ayat tu, contoh ni ayat ni. Hujung ni ada huruf ba. Kita tahu ba ni adalah satu huruf qalqalah. Okay, tapi bila dia dah hujung, mestilah kita nak matikan dia. So bila nak mati dia kita tak baca watabba, ba tu dah tak ada, baris tu dah tak ada, dah kita matikan. So tapi masalah dia sekarang ni dia ada pula sabdu. Sebab tu sabdu kan dah belajar. Sabdu adalah huruf yang double, yang kena masuk tekan dengan lancar. Kita dah belajar mula-mula tentang simbol sabdu. So sekarang ni puan kena apply benda tu. So bila nak baca ayat macam ni, bila hujung ni ada sabdu, kena pegang dulu bunyi tu. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Pegang dulu. Wa tab. Bunyi be tu lambat sikit. Sebab dia bersabdu huruf yang double. Kena pegang dulu sebab tu dia paling kuat. Sempurnakan tadi bunyi dengung tu. Lahabin wa tab. Itu maksud dia asyaddu kubra. Sebab dia bersabdu. Okay. Itu situasi A mana memang ayat tu betul-betul dah ada tempat berhenti. So automatik kita akan matikan ba. Situasi kedua pula, huruf qalqalah bertanda sabdu di tengah ayat. Ini kalau kita nak waqaf. Okey. Contoh ni ayat ni panjang lah. Panjang sampai hujung ni memang ada huruf qalqalah pun, jim kan huruf qalqalah. Tapi
tepi hujung ayat dah. Tapi sekarang kita nak baca ni, alah nafas tak cukup lah, tak boleh kan. So kita nak berhentilah. Kita katalah kita nak berhenti dekat huruf Qa kat sini. Qaf ni kita tahu dia adalah huruf qalqalah. Tapi dia ada sabdu pula. So kita dah tahu kaedah. Bila nak berhenti, sifat semua kita kena guna. Kita tak boleh macam tiba hilangkan dia macam tu. So kita tahu sabdu adalah huruf yang double. So kita kena pegang sebab dia paling kuat kan, kita melantun bola tu dia paling kuat. So bila katalah nak berhenti kat sini, so kita bunyi dia bal kadzabu bil haqq. Bil haqq. Dia punya qa tu lambat sikit. Sebab dia ada sabdu. Kalau dia tak ada sabdu, bil haqq. Bil haqq. Biasa je macam ni. Marij. Marij. Sebab dia tak ada sabdu. Kalau jim kan huruf qalqalah, kalau dah dia ada sabdu, dia akan bunyi marij. Marij. Macam tu. Tapi sebenarnya tak ada lah, sebab memang tak ada pun macam tu. So macam ni kat sini. Contoh baca-baca panjang-panjang nafas tak cukup dah, nak berhenti. So bila nak berhenti kan dia kata jika ingin waqaf, kalau nak berhenti. Kalau tak berhenti tu baca macam biasa lah. Bil haqqi lamma ja. Tapi isu dia nak berhenti. So bila nak berhenti kena bunyi macam tu lah. Bal kadzabu bil haqq. Macam tu. Okey. Sama juga contoh bawah ni. Kita baca-baca ni isu ni nafas lah, nafas tak cukup. Baca-baca tiba nak berhenti kat sini lah. Nak berhenti kat sini. Tapi kat sini jim kita tahu huruf qalqalah ada sabdu pula. Dah tahu sabdu dia paling tinggi, paling kuat. So kita kena nak baca tu. Contoh wa'adhin fin nasi bil hajj. Bil hajj. Tunggu sekejap. Dan tempoh dalam kita kata 2 harakat lah kot kan. Bil hajj. Jangan terus bil hajj. Tu hilang. Tak tahu mana pergi. Takkan lidah duduk melekat sampai bila. Mestilah qalqalah kan sifat dia melantun, dia melekat dan dia akan lepas. Aj. Kalau kita baca bil hajj. Apa tu? Mana pergi? Hilang macam tu je. Tak boleh. Dia mesti kena lepas. Kena lepaskan dia. Tapi nak lepas tu kena delay sikit. Sebab dia ada sabdu. Sabdu dah tahu dah. Dia adalah huruf yang double. So kita akan baca bil hajj. Bil hajj. Dan bila sebut ni pun kita ada sifat-sifat yang kena apply. Tak boleh baca bil hajj. Bil hajj. Cek tu. Itu salah tu. Seolah macam ada angin yang terlepas kat situ. Sebab huruf jim, kita dah baca sifat huruf jim. Dia kan dia tengah lidah. So dia akan melekat. Bil hajj. Bil hajj. Kalau bil hajj tak sempat kena tu dah lepas. Itu sebab tu ada bunyi cek macam tu. Cek tu tak tepat bunyi dia. So kena praktis. Kalau siapa yang biasa bunyi cek tu, kena belajar tekan lama sikit. Bil hajj. Baru lepas. Sebab ini kita bertalaki dengan syekh pun bukan senang nak lepas jim ni. So kena so macam perempuan ni tak adalah kena syekh yang garang nak kena tengking ke apa. Dia cakap elok-elok dah ni. So perempuan kena praktis lah benda ni. Okey. Ni qalqalah lantunan kubra. Saya rasa saya hold kat sini dulu. Sebab nota ni banyak lagi. Okay, so hold kat sini dulu. Maknanya kita tangguh kat syadu kubra sebab sekarang pun dah 9.20, 9.18. Okay. Saya hold kat sini. So nanti saya akan bagikan nota lah. Macam ni sebab kita dah baca separuh jalan. Baru saya akan bagi nota. So perempuan boleh free. So next week kita buat sambungan. Rujuk ada nota ni lah. So tak adalah nota baru. Nota ni lah kita akan pakai sebab ni dah baru separuh kan. Banyak lagi kat bawah tu. Okay. So kita akan hold dekat sini. Namanya dekat. Nanti perempuan tik lah kat nota tu. Berapa hari bulan. 21 hari bulan kat sampai sini. Nanti yang nombor 2 ni next week lah. InsyaAllah. Untuk yang ni kita buat next week. Okay. So sekarang ni bila dah. Sebab kita melibatkan timing. Okay. Sekarang. Sebelum dah habis tu. Saya pergi terus bawah lah. Demi tugasan tu. Pemanya tugasan hari ni. Tugasan minggu ini. Ini 21 bulan. Tempoh tamat 27. Kita biasa tempoh seminggu. Pada orang baru ke orang lama ke. Biasa orang lama pun kadang dia tak buat homework. Saya pun dah dapat report dah. Setiap pagi Kak Cuna admin dah bagi report. Ada orang dia masuk kelas tapi homework tak buat. Tolong mana yang tak buat lagi tu tolong hantar saja. Tak kisah perempuan lambat mungkin lepas tu ada urusan penting ke apa benda tak apa. Masa dia kita bagi peluang so nanti submit sekali dengan yang homework yang minggu ni. So homework minggu lepas mana yang tak buat lagi tu sila buat dan submit sekali dengan yang baru ni. Okey. Tugasan minggu ni ini melibatkan sifat huruf apa yang perempuan kena buat. Inilah perempuan tulis kat buku nota je lah. Tulis kat buku nota. Huruf kaf, huruf shin,
Ada 2 shin pula. Oh sorry, tukarlah satu ni buat huruf apa? Huruf zal, Ni huruf kaf, huruf shin, ni huruf zal, alif ba ta sa jim ha kha dal zal. Huruf zal. Ni tukar. Shin ni ada 2, buat satu lagi huruf zal. Nanti kan saya tukar pada yang slide betul tu. Ni kita ambil huruf zal. Ni huruf jim. So 4 huruf ni, puan-puan tu dekat buku nota, satu page je buat macam ni kat petak 4 ni. Supaya nanti bila puan ambil gambar dapat skipping dah, tak payah buat page belakang apa semua tak payah. Okey, apa yang nak kena buat? Okey, contoh huruf kaf macam ni lah contoh ni. Huruf sod. Apa yang ada huruf sod? Jadi istilah, dia hams, itbaq, ismat, rokhawah. Campur, dia ada sofir. Sebab tu saya kata rujuk yang jadual tadi tu, jadual yang merah biru tu, apa tengok istilah ke istifal. Kalau dia tu macam contoh sod ni, dia istilah. So nombor 1 istilah. Tu tengok yang jadual kedua pula, yang kolom kedua tu hams ke jahar, merah ke biru. Kata dah hams ni biru. Tu dia hams. Nombor 3. Kan dia atau tu kan. So 5 ni mesti ada sebab dia kan wajib ada 5 set tu. Lepas tu plus ni kalau ada lah. Macam ni sod dia disebut sofir. So yang ke-6 adalah sofir. So automatic kita boleh tahu sod ni ada 6 sifat. Macam ni, 6 sifat. Dan bila 6 sifat, bila perempuan nak sebut sod kena buatlah benda sifat ni. Auf. Ada angin yang terkeluar, ada angin yang terlepas, satu hala. Lidah pun kena angkat. If, auf, uf. Macam tu. Tadi hams, ada angin lepas. Itu buat dia tertahan. If, ismat pun tertahan. Rokhawah di pertengahan. So benda ni, puan-puan tengoklah jadual tu. Kalau puan-puan tak mahir lagi, tak ingat lah apa-apa, tengoklah jadual tu. Yang merah biru tu, pilih salah satu merah atau biru. Lepas tu, completekan 5 tu, dia mesti ada 5. Lepas tu plus, kalau ada special effect, tambahlah yang ke-6. Kalau macam raw, macam ni tak ada raw. So, kalau raw dia patut ada nombor 7. Raw, apa pula takrir kan. Maksudnya, kita tengok je tak, untuk sod ni saja dah ada 6 sifat. Untuk kaf ni berapa sifat? Shin. Ini huruf zal, tukar. Ini huruf zal, ni huruf kha. So, ni puan-puan yang homework. Tugasan dia lah, pada huruf sebiji ni, keluarkan sifat huruf yang ada pada dia. Okay. Kalau dia tak ada sifat huruf special effect, dia tak ada yang ke-6 ke-7 ke apa, maknanya tak sampai 5 tu je lah, tak ada lah. Bawah tu plus tu tak ada lah, tak payahlah letak plus pula. Tak payah. Kalau ada, letak plus. Kalau tak ada, tak payah. So, puan akan tahu dia ada 5 je lah. Macam tu. Ni ikut contoh macam ni lah. Macam ni. Okay. Dalam satu page buku nota tu, belah 4, huruf kaf, huruf shin, huruf zal, huruf kha. Nak 4 ni je. Tempoh tugasan minggu ni. Hari Ahad ni, hari ni, sampai Sabtu depan. Okay. Mana yang tak buat homework yang minggu lepas, mana tak siap lagi ataupun yang baru masuk ke apa ke, siapkah submit sekali dengan yang ini. Sebab apa, perempuan punya homework tu semua kita akan mark. Maksudnya bukan mark lah, maksudnya kita akan tengok, kita akan tick dari segi perempuan punya prestasi tu. Sebab masuk bengkel bukan just masuk-masuk saja. Sebab saya memang sangat penting ke perempuan nak boleh baca Quran dengan betul. Sebab tu lah ada homework, ada semua ni. So perempuan rasalah perempuan tu seorang tengah belajar. Kalau just tengok, dengar, lepas tu menangut aja, tak buat apa-apa, so macam tak ada apa-apa dah, tak ada kesan apa-apa, masuklah 10 kali bengkel pun, sama je lah. Sebab saya nak tengok perempuan punya kesan tu. Bila baca, terutama orang yang bertalaki dengan saya tu, make sure, macam tadi dah belajar dengung, lengkapkan dengung tu 2 harakat yang sempurna. Sebab itu yang selalu kena tegur yang tu. Okay, completekan itu. Itu menunjukkan kalau perempuan berubah, maknanya perempuan dengarlah masa sesi Zoom ni. Kalau masih sama juga, maknanya perempuan tak ambil perhatian ataupun perempuan masuk tapi buat benda lain ke, tak dengar ke, macam itulah isu dia. Okay. Oleh kerana, so ini perempuannya tugasan. Okay, dan sebelum kita habis, saya nak just remind-kan yang kita punya program Iftar Ramadan tu ada lagi baki 2 minggu, lebih kurang 2 minggu lah. Sebab kita akan tutup 3 April. So siapa yang berhajat lagi, ya tutup. Okey, siapa yang masih berhajat ada nak berinfak, nak infak untuk program Iftar Ramadan, perempuan masih boleh buat sebab kita ada tempoh lagi masa 2 minggu. Okey, ambil kesempatan untuk kita berinfak lah. Kalau contoh, perempuan ada bajet 100 je pun. Tapi perempuan boleh dia masuk kat bengkel RM10, dekat masjid RM10, kat surau mana RM10, mak tafiz pun RM10. Jadi perempuan ni 100 tu boleh 10 tempat dia masuk lah. Perempuan ni infak bulan Ramadan tu, banyak tempat dah boleh merasalah perempuan punya infak, orang dapat perempuan dapat manfaat lah, orang lain tu boleh dapat manfaat daripada perempuan punya infak tu. Nak cakap ni bilik dah. Non-stop ni cakap ni. Aduh. Sebab tu bila kita sebut pasal infak tu, sebab itu benda tu program tu kita punya program. Tapi kita tak kisahlah perempuan nak ambil gambar, poster, nak forward pada
kawan office ke, family ke, tak kisah, boleh je sebab benda tu infak. Tak ada masalah pun sebab kita dah beri tu nombor akaun semua kan. Tu kat reference tu Iftar BTP. Itu maknanya senang lah kita punya akaun tu nak check siapa yang daripada mana lah sumber tu, mungkin ada yang untuk zakat ke apa kan, banyak jenis. Tapi kita fokuskan kita fokuskan Iftar BTP memang khas untuk yang untuk Ramadan tu lah. Sebab tu kita ada tempoh masa 2 minggu lagi, puan-puan boleh war-war kepada kawan, saudara mara, siapa-siapa lah. Jadi kita untuk bengkel kali ni kita boleh lah menyumbang lebih pada orang. Sebab kita tengok jumlah kita ramai, tak kisahlah puan nak beli RM10, RM20, tak kisah. Puan nak bagi banyak tempat pun tak ada masalah. Sebab kita ada masa tempoh 2 minggu lagi, lepas tu kita akan tutup. Okey. Itu pasal yang kita nak iftar tu. Dan satu lagi, kita dah nak masuk bulan Ramadan dan saya tengok grup e-kedai tu hanya 100 orang je join. Yang lagi 200 mana pergi? Sama ada perempuan tak tahu ke, perempuan tak nak ambil tahu ke, tak berminat ke, saya pun tak pasti. Tapi tak apa, lepas ni kita akan masuk sekali bagi link tu. Perempuan terus je, bila kita bagi link, macam hari ni kan baru habis kelas, ada link daftar kehadiran ke, link homework ke, link kedai ke, masuk je terus. Tak payah nak fikir-fikir apa benda sebab tak ada efek apa benda pun, tekan link tu kita akan masuk. Sebab apa e-kedai tu, terutama perempuan kat sini, mungkin ada bulan puasa nak buat kuih raya ke, nak promote kuih raya ke, baju raya ke, apa benda lah, tak kisah. Masuklah dalam link tu. Bagilah gambar-gambar kuih ke apa benda dekat kita ni admin untuk bagian kedai tu. Puan manfaatkan benda yang kita dah bagi. Puan sama ada puan tak nak beli pun tak kisahlah, at least tengoklah gambar cantik tu, orang punya kuih raya ke, jual kurma ke, baju ke. Macam kita ada kawan yang duduk kat Sabah Sarawak tu, kalau dia nak jual macam tu, kawan kita yang duduk kat Sabah tu, dia nak jual ikan bilis Sabah mata biru, masuklah dalam tu. At least kita sesama kita kawan-kawan ni bolehlah membeli. Kadang kita nak benda tu tapi kita tak tahu nak beli kat mana. Ataupun kita tahu dah orang tu jual kat mana tapi jauh, orang tu duduk kat Kuantan lah, duduk kat mana. Padahal kawan kita sendiri mana jual. Semua sebab kita tak tahu je. Okay? Sebab tu apa kita yang ada produk taman nak bulan puasa ni, kita sama-sama masuk dalam tu. Tak kisahlah ada orang beli tak beli tu lain cerita, itu rezeki. Tapi kita masukkan apa kita produk nak jual, walaupun tak kat sambal belacan, manalah tahu kan bulan puasa malas nak masak, nak sahur-sahur tu sambal belacan pun masuk je. Kalau ada orang nak, dia akan message kita direct je, dia tak ada kena-mena nak sembang dalam tu. Sebab e-kedai tu just lebih pada katalog saja. Dan kalau letak gambar-gambar apa benda perempuan nak jual tu, orang akan direct terus message pada perempuan sendiri. Tak ada nak sibuk tanya dalam tu, sambal tu pedas ke, sambal tu manis ke, tak ada sibuk nak tanya. Nak tanya dia terus tanya pada seller tu je. Okey? Sebab tu bila habis kelas, manfaatkan apa kita dah bagi tu. Kita akan bagi masukkan semua link e-kedai tu, mungkin perempuan dah lama dah tak tahu kat mana dah link tu. Kita akan masuk balik link tu, supaya akan masuk terus je dah kira dah join dalam tu. Nanti perempuan ada benda nak jual ke apa, beritahulah pada admin e-kedai tu, forward gambar semua dekat dia, nanti dia akan masukkan. So kita semua yang tak ada benda nak jual pun, kita bolehlah membeli. Tolong kawan-kawan kita taman nak bulan puasa ni. Macam-macam namanya kita memperkasakan ekonomi dalam bengkel ni sendiri. Sambil kita infak, kita membeli juga, membantu, macam itulah maksudnya. Maknanya bengkel ni bukanlah semua mata nak belajar buat jam pun boring kan, asyik belajar 24 jam kan. Asyik kena bebel 24 jam. Adalah masa untuk kita membeli, kita berinfak, kita aktiviti, macam itulah maksudnya. Okey. Saya rasa sekadar itu, ada masa 2 minit lagi, so sekadar itu perkongsian saya hari ini. Saya minta maaf kalau ada tertinggi suara kasar bahasa ke apa, saya minta maaf. Dan semua niat saya nak perempuan boleh dapat je benda yang kita belajar tu. Okey. Dan gunakan segala apa platform kita dah bagi tu untuk kita sendiri. Sebab kita pun nak kata kita ni tak dah hebat mana, ya amalan kita pun taklah banyak mana pun. Tapi ini sekurang-kurangnya kita ada buat infak, kita ada bantu bagi manfaat ke orang. Sekurang-kurangnya sikit-sikit pun Allah pandanglah benda tu kan yang kita buat tu. Itu sajalah. Sebab tu saya fokus pun kelas untuk muslimat je. Saya tak nak muslimin dalam ni. Kita nak muslimat saja. Bila muslimat senang kita nak sembang. Nak sembang pasal orang perempuan benda pun kita je, tak ada orang lain. Okay, maksudnya macam tu. Okey. Sebelum tu kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah lepas ni apa saja link kita bagi, puan terus join saja. Okey? Aktifkan bengkel.
Terima kasih, Ustazah. Okey. Terima kasih, Ustazah. Minggu depan Terima kasih, saya Ustazah. siapkan nota. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Terima kasih.